Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari ini merupakan hari ke-12 PKP kedua dilaksanakan. Hari ini hari Minggu, namun mesyuarat jawatan kuasa khas menteri-menteri diadakan seperti biasa bermula pada pukul 9 pagi. Laporan, saya ingin melaporkan laporan yang dibuat oleh PDRM seperti biasa. Semalam, PDRM bersama dengan ATM telah mengadakan sebanyak 783 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 435,361 kenderaan. Sebanyak 48,123 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dan sebanyak 6,158 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menahan seramai 1,220 individu kerana engkar PKP, di mana 854 individu dikenakan kompaun RM1,000 dan seramai 345 individu direman dan 21 individu diberikan jaminan polis. Jumlah keseluruhan kompaun yang dikeluarkan setakat semalam adalah sebanyak 2,156 dan jumlah tangkapan kumulatif ingkar PKP dari 18 Mac hingga semalam adalah seramai 8,125. Sanitasi awam diteruskan seperti biasa. Sejak 30 Mac 2020, KPKT telah pun melaksanakan 1,413 operasi sanitasi di 89 zon termasuk 25 zon merah. Antara kawasan yang disanitasi setakat semalam adalah 987 bangunan kerajaan, 602 tempat awam, 599 pusat perniagaan dan 115 pasaraya. Semalam sebanyak 122 operasi sanitasi yang meliputi 51 zon di 13 negeri, termasuklah 38 kawasan di Johor dan 23 kawasan di Pahang. Ianya meliputi 103 bangunan kerajaan, 37 tempat awam, 71 pusat perniagaan dan 8 pasaraya yang telah pun disanitasi ataupun dinyah cemar. Semalam juga sebanyak 1 PPR dan 17 kawasan guna sama, skim serata kos rendah dan sederhana zon merah di Selangor telah dinyah cemar menjadikan jumlah keseluruhan 38 PPR yang telah selesai disanitasi ataupun nyah cemar melibatkan 37,686 unit rumah. Mengenai pusat kuarantin, setakat semalam sebanyak 163 pusat kuarantin telah pun beroperasi berbanding dengan 156 pada hari sebelumnya, di mana 12,359 individu telah menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 835 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin secara wajib. Saya ingin mengulangi sekali lagi bahawa rakyat kita yang pulang dari luar negara dikuarantin secara wajib, sama ada mereka pulang melalui jalan udara, darat ataupun laut, yang akan dikuarantin di pintu-pintu masuk negara.
Sebagai contoh, pintu masuk antarabangsa melalui jalan darat misalnya di Padang Besar, Perlis, di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Melalui jalan laut adalah seperti di Terminal Feri Tulang Laut Johor dan juga atau Terminal Feri Sandakan di Sabah. Itu antara contoh-contoh. Manakala melalui udara adalah lapangan terbang antarabangsa KLIA 1 dan 2, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dan juga lapangan terbang antarabangsa Kuching. Bermakna sesiapa sahaja daripada kemasukan mana, sama ada laut, udara ataupun darat, rakyat kita yang pulang pada luar negara tetap akan dikuarantin secara wajib selama 14 hari di pusat-pusat kuarantin. Dan pusat kuarantin kita sediakan di setiap kawasan pintu masuk negara. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri telah pun memantau bekalan barangan keperluan harian sepanjang tempoh PKP berkuat kuasa. KPDN HEP menjalankan pemeriksaan khas terhadap barang-barang keperluan harian di seluruh negara bagi menentukan tahap keberadaan 25 jenis barangan yang menjadi pilihan utama pengguna di pasaran. Semalam, pemantauan khas dan pemeriksaan khas telah dilaksanakan melalui 1,205 pemeriksaan yang terdiri daripada peniaga di peringkat peruncit, pemborong dan juga pengilang. Jadi bermakna keseluruhan rantaian diperiksa oleh KPDN HEP. Daripada pemeriksaan di premis runcit, dari segi dapatan oleh KPDN HEP bahawa semua barang keperluan asas berada pada tahap yang stabil, di mana kedudukan keberadaan bekalan adalah mencukupi, termasuk topeng muka dan sanitizer juga berada di pasaran dan boleh diperolehi. KPDN HEP telah menerima 8,145 aduan dan pertanyaan ber-631 dan melalui Enforcement Command Center iaitu 608. Jadi kepada rakyat kita, kepada pengguna, jika ada saja yang berkaitan dengan barangan, termasuklah kenaikan harga dan sebagainya, sila menggunakan sila hubungi KPDN HEP melalui WhatsApp dan sebagainya seperti yang saya sebutkan tadi. Memandangkan kita akan memulakan dengan PKP seterusnya ya, pada mulai 15 hari bulan nanti ya. Mungkin akan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Oleh itu, keputusan mesyuarat hari ini bahawa KPDN HEP akan perlu melaksanakan dan mereka akan melaksanakan skim harga max. Jadi seperti biasalah, biasanya itu musim perayaan. Tetapi kita telah putuskan tadi tak perlu tunggu musim perayaan, masuk saja PKP tersebut akan diumumkan oleh KPDN HEP. Ini bagi memastikan tidak ada kenaikan harga barang walaupun PKP ini diteruskan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MOA juga telah memberikan taklimat sewaktu mesyuarat khas Jawatankuasa Khas Menteri pagi tadi dan memaklumkan bahawa bekalan basah dan bekalan kering terutamanya beras adalah lebih daripada mencukupi. Jadi walaupun PKP 3 akan dilaksanakan minggu depan,
Jadi tidak perlu ada kebimbangan rakyat dari segi cukup atau tidak cukup bekalan makanan, kerana kedua-dua kementerian ini iaitu KP dan HEP beserta dengan Kementerian Pertanian telah pun membuat pemeriksaan dan didapati bekalan mencukupi. Jadi jangan ada timbul pembelian panik dan sebagainya, kerana telah pun saya jelaskan semuanya mencukupi. Kita juga mendengar ada aduan mengenai masalah di dalam rumah tangga dan sebagainya, dan ada juga kebimbangan mengenai kes-kes penderaan dan sebagainya dalam sewaktu COVID-19 ini, ataupun sewaktu PKP ini. Jadi dalam usaha menangani kes-kes keganasan rumah tangga dan penderaan kanak-kanak, maka Kementerian Wanita dan Keluarga dengan kerjasama PDRM mewujudkan talian khas bagi membantu mangsa. Bagi mereka yang memerlukan bantuan yang melibatkan keganasan rumah tangga dan penderaan, jika ada, diminta menghubungi talian kasih 1599 ataupun WhatsApp kepada 019 261 5999, dan ianya ada link dengan PDRM, dan PDRM akan mengambil tindakan segera berdasarkan aduan tersebut. Malah jika ada laporan yang nak dibuat kepada pihak polis, rakyat kita boleh membuat aduan melalui online seperti WhatsApp dan sebagainya, direct kepada pihak polis, dan pihak polis boleh mengambil tindakan segera berdasarkan aduan yang diterima. Akhirnya saya ingin menyebut tentang bantuan bekalan makanan ataupun penyaluran bakul makanan, bantuan bakul makanan oleh JKM. Ya. Saya ingin maklumkan bahawa sehingga hari ini sebanyak 225,871 bantuan bakul makanan telah pun diserahkan kepada isi-isi rumah. Dan jumlah bantuan bakul makanan yang saya sebut tadi 225,871 dijangka boleh memberikan manfaat kepada hampir 1 juta rakyat. Dan perlu kita ingat, bakul bantuan makanan diberikan kepada mereka yang terus berterusan.